بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah banyakkan umur kita dalam iman dan juga Islam. Jadikanlah segala nikmat ini satu nikmat yang menguatkan lagi keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah. Kita pernah bahas syukur terbagi kepada tiga. Yang pertama, syukur dengan hati, biqalbi. Hati sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ni yakin apa yang diberikan nikmat semua itu datang daripada Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, lidah. Mulut ringan nak kata Alhamdulillah. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Sama juga dengan yang kita selalu sebut wirid selepas solat. Bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Dan juga yang ketiga, syukur dengan amal, dengan perbuatan. Orang yang sentiasa syukur kepada Allah, dia melakukan, dia sering ataupun dia memperbanyakkan dua amalan. Yang pertama sedekah, yang kedua amal soleh. Sebab dalam Quran sebut fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kan yang untuk imam duk baca hari Jumaat, kebanyakan surah tu lah duk baca. Yang mana kalau dilamatkan kematian, bila sebut kematian hari ni, sahabat saya di masa di Mahat Al-Masyur dulu meninggal tengah hari tadi pukul 1.35, umur 38. Bermula darah tinggi, pergi ke jantung, pergi ke hati. Tu kata kematian tu kita tak tahu bila dia nak main, dia main. Kan waktu tu kita tak boleh nak elak walaupun satu saat sekalipun. Jadi selagi mana umur yang diberikan oleh Allah, tunjukkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan masjid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Tak sejuk dah kot dulu, sebab awal-awal dulu sejuk sikit. Sebab saya hak mula pun kuliah lepas PKP hari tu. Ustaz noh, 1 hari bulan tu. 1 hari bulan 7. Depa pun tunjuk, malam ni ada kuliah ke Ustaz? Punya lama berhenti.
4 bulan berhenti nak mula balik. Faham. Budak pergi sekolah tadi pun jadi cempera Ustaz. Dah lah nak pergi bilik ayak kena ikut dia punya arrow tu. Apa, anak panah. Kan nak keluar kena ikut panah. Turun pun kalau tidak dulu ikut dan lah. Bunyi loceng tu. Sopa anak yang keluar ban. Kan ikut dan dia pun. Dan ni kena ikut lah SOP. Kan yang tu. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 daripada negara kita. Dan kita dapat hidup kembali aman, kembali tenang tanpa ada rasa takut. Walaupun kita mengakui kalam Allah yang kita sedang diuji daripada sesuatu yang datangnya daripada khauf, minal khaufi wal ju'. Kan daripada ketakutan, takut tadi. Baik, insya-Allah kita akan sambung kitab 40 hadis. Peristiwa akhir zaman. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak ingat dah muka apa. Bukan tuan-tuan saja, saya pun tak ingat dah. Koko Fizri dah ingat tulis ke. Saya selalunya saya lipat, tiba-tiba hari ni saya buka, mana pilih lipatan habis ni? Tu nak ada waktu PKP mentelaah. 26. Baik, hadis yang ke-8. Daul Umam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan untuk mengabdikan diri. Dalam pengabdian kita tak bukan bermaksud kata kita 24 jam sembahyang tak. Bukan kata 24 jam duduk atas tikar sadah tak. Kita perlu cari rezeki, cari nafkah, cari untuk kesenangan ataupun untuk keperluan rumah dan sebagainya. Jadi tak kala kita mencari itu Allah Ta'ala uji kita. Kan kadang-kadang ujian Allah Subhanahu wa taala dia tak perasan. Kita tak perasan. Kadang-kadang kita rasa itu nikmat, kadang-kadang nikmat itu boleh jadi ujian. Jelas tak? Contoh dia nikmat kekayaan, dia boleh jadi ujian. Dia uji sifat kedekut kita tu. Sifat bakhil. Seperti mana yang saya pernah cerita, rasa macam pernah cerita. Saya ada seorang jemaah saya, orang kaya lah. Orang kata kaya tak kaya, bini dia pergi market naik kereta Mini Cooper. Market naik Mini Cooper. Kan? Kereta dia kira masuk rumah dia 3 tingkat. Rumah hashtag cermin semua. Kita tak boleh hidup rumah tu. Kan saya memang tak boleh hidup. Rasa siapa orang Skodeng kita. Kan mereka suka lagu tu. Rumah tepi laut tu kan. Jenis betul. Dia cerita apa, Ustaz? Saya mula kerja umur 18. Lepas BSPM dia terus kerja. Dia menikah umur 19. Dulu saya cemburu tengok orang kaya. Sebab apa? Saya tanya kenapa? Saya rasa orang kaya ni untung mereka. Untung dunia akhirat. Dia kata tu. Kenapa cakap lagu tu? Dia kata orang kaya ni dah lah kaya syok di dunia. Malahan senang nak sedekah. Duit banyak, senang nak sedekah. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Untung mereka Ustaz no. Belum tentu dia kata. Dan lah ni dia dah jadi jutawan tuan-tuan. Dia kata rupa-rupanya kaya ni Ustaz, saya rasa lagi sayang nak buat keluar duit waktu saya miskin dulu. Dia faham tu. Waktu saya miskin dulu Ustaz, waktu saya mula-mula kerja dulu, saya ada sifat pemurah nak bagi duit ni. Alah cara tak ada duit, cara duit tak ada RM1, RM2. Saya pergi masjid dia Ustaz, RM1, RM2, RM5 ikut dana. Yang tu. Tapi main waktu kaya ni, tabung masjid pun rasa segan nak tengok. Walhal duit dah banyak. Tu dia kata, rupanya belum tentu lagi orang kaya senang di akhirat disebabkan harta mereka tu. Sebab tu muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, jadikan kekayaan tuan-tuan semua kejayaan tuan-tuan kita dapat hasil je kaya juga di akhirat sana nanti. Jangan jadikan harta kekayaan kita di dunia dan di akhirat nanti menjadi bakhil, tak sepadan dengan di dunia. Wala'iyazubillah. Tuan-tuan yang tu. Baik. Sebab apa saya masuk benda tu? Nak relate dengan hadis yang ni. Dan nak relate dengan hadis yang ni. Baik. Hadis yang ke-8, tanda-tanda penyakit umat akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Hadis yang ke-8 9. Allahu akbar kabira.
Muka surat 26 lah. Oh, muka surat 26 saya ada kelapan. Buku kita tak sama, lupa. Tu tengok kulit boleh, tu tanya sekali lagi. Baik. Islam kembali dagang. Dah terlajak dah mukadimah kot tu. Tak apa. Sebenarnya susunan hadis yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam ni, dia ada synchronization. Dia berkesinambungan. Hak tajuk lepas kita sentuh berkenaan dengan penyakit umat terdahulu. Salah satu dia penyakit umat terdahulu, seronok, banyak seronok. Kan al-asharu, banyak seronok. Wal bataru ni dia terlalu mewah. Mewah ni kata bukan kata apa, kereta dah mesti tak cukup. Dia nak juga pakai juga nak sebut susah apa? Roy Ross. Hak tu lah. Hak kira kereta tu kalau dia demam, minta maaf, dia batuk, tuan kereta demam. Boleh faham tak? Kereta tu baru batuk, kita dah demam. Allah, apa pula sakit tadi? Macam tu. Rolls Royce kan. Yang tu. Walhal dah banyak, sentiasa rasa tak cukup kan. Sebab tu kita doa apa? Rabbi firli warhamni wajburni. Allahumma rzuqnal qanaah. Nampak doa tu. Ya Allah, sentiasa berkurniakan kepada kami qanaah, rasa cukup. Kan rasa cukup yang tu. Baik. Dan bila kita orang kata bukan masuk kata Islam ni tak benarkan kita mewah, tak benarkan kita seronok, boleh, tapi jangan melampau. Kan apa-apa pun jangan melampau. Yang tu. Dan penyakit umat terdahulu yang akan kena lani waktu zaman ni tanajush, iaitu kumpul harta. Minta maaf, takasur dulu. Takasur. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kan kamu akan dilekakan dengan suka kumpul harta. Tuan-tuan ni nak abang cerita. Tuan-tuan dengar banyak kali dah benda ni, betul tak? Tapi kadang-kadang sifat duduk main dengan kita orang ni. Nak jenuh nak bukan tak mengaji benda ni. Tu kata kita sentiasa memperingati antara satu sama lain. Satu lagi, sebab apa? Perasan tak bila kebanyakan ayat yang sampai untuk penerangan Allah Ta'ala sebut di hujung-hujung dia, in kuntum mu'minin. Perasan tak? Contoh lagi ayat, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dapat tak? Apa tu? Wala nabluwakum. Okey, wabasyiris sabirin. Had depan ni orang kata tak payah habaq pun kita tahu dah. Tapi penghujung tu Allah Ta'ala nak tekan. Tu pun kalau hampa benar-benar beriman. Allah Ta'ala kata kalau ujian timpa, jangan kamu sedih melampau, jangan kamu mencaci orang lain, jangan hina orang lain. Waktu tu kamu sedang diangkat darjat oleh Allah. Tu pun kalau kamu benar-benar beriman lah. Kalau tak beriman, kamu boleh cakap lah. Kan boleh maklum je lah. Tapi tak ada rasa apa-apa. Sama juga dengan benda ni. Kita tahu benda ni, tapi boleh cakap. Melainkan kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak tu benda yang awal-awal disebut di dalam Al-Quran. Kan alladzina yu'minuna bil ghaib, benda yang tak nampak. Kan benda pahala, dosa, syurga, neraka, benda tu benda yang tak nampak. Baik tuan-tuan, macam tu. Dan tanajus ni maksud dia sanggup melakukan penipuan untuk nak dapat kesenangan dunia. Hak ni jangan tanya. Kan yang ni jangan tanya. Benda duit ni sampai masjid pun dia bergaduh. Tidak. Masjid pun bergaduh. Saya dah satu masjid bau ni bau. Depa buat jabatan kuasa bau. Kira sebelum ni masjid tu running cantik lah. Program ni jangan tanya setiap hari. Sabtu Ahad kuliah. Tukar jawatan kuasa. Mungkin dia bertukar sebelum PKP kot kan. Tak tahulah dia tukar time bila. Terus ada kuliah. Bulan jarak. Saya tanya bila boleh kita mula nak kuliah? Tak tentu lagi lah. Jawatan kuasa baru tak tahu buat apa lagi. Kan bila ditanya tentang kuasa baru, rasanya kita akan kurangkan kuliah-kuliah di masjid. Disebabkan kita tengok aliran duit keluar terlalu banyak kepada yang tu dia abang betul. Jadi sebab apa? Jadi sebab satu masjid dulu. Hak belah-belah tu.
yang sampai majlis agama Islam terpaksa ambil kuasa pada masjid. Yalah. Sebab dia nampak masjid ni boleh buat keuntungan. Kan dia nampak hak golongan aku tu. Kan macam tu. Dia tak tahu itu adalah amanah. Bukan ada gaji pun. Dia tanya masjid tu. Tak ada gaji. Hak jadi pengurusi bukan ada gaji. Lillah Ta'ala lah buat ni. Kan malahan amanah sangat-sangat berat. Yang tu. Dan juga perangai lagi watabarudu watahasudu, yang ni marah-marah, suka marah orang, suka hina orang, hasad dengki, hasud menghasut sehingga mana melakukannya kezaliman. Baik. Islam diajar kita menjadi orang yang baik. Sehingga mana bila masuk zaman lah ni, zaman yang moden. Kita ni kira orang kata generasi apa dah ni? Z lah. Z dah kan? Kita Y lagi. Yang ni X Y, ni X lah. Tok Imam kita X lah. Tok Imam X, saya Y. Bawah kita Z lah ni, Z. Mereka hidup dah ni zaman moden. Sebab tu bila kembali, tuan-tuan sebenarnya nak cerita, bila kembali kepada PDPC di dalam sekolah, pengajaran dan pembelajaran di dalam sekolah ni, benda paling penting dalam pendidikan Islam, saya duk maklum dekat sahabat-sahabat yang mana mengajar pendidikan Islam, tolong bagi anak-anak kita kenal betul Allah Ta'ala. Benda ni bukan sehari dua punya cerita lah. Benda ni bukan sehari dua punya tugasan. Benda ni hari-hari sampai hadam betul benda itu. Kita dah ni dunia yang sangat mencabar. Kita mana tahu dah ni dulu mana ada dunia yang tanpa batasan lah ni, tak sangka. Kan nak makan pun orang hentak kat rumah. Semua hujung jari. Dulu orang berasa-rasa nak bayar bil lah ni kot handset lah. Hatta aplikasi-aplikasi yang ada di dunia maya ni sampai kita pun tak ada nak pegang. Contoh dia lah ni, duk gila apa? Gila TikTok. Tok Imam tahu ada TikTok. TikTok tak pernah dengar kan? Generasi X memang. Kan? Mana kita nak ambil dengan TikTok X? Tak tahulah ya. Hak muda bawah ni. Dia jadi aku tu. Jadi biat, jadi habit, jadi ketagih. Nak main benda-benda aku tu. Malahan bukan sekadar dari segi di sosmed mereka, social media mereka, malahan dari segi pemakaian. Pemakaian pun jadi macam, yalah, up to date saja. Tuan-tuan perasan lah ni. Bagus, jenama tu dah bagus dah. Apa jubah muslimah. Tapi dia create jubah tu tak nampak macam nama muslimah pun ada. Perasan tak perasan? Saya ni dulu tuan-tuan, bukan dulu lah, kira tak berapa lama. Saya mengajak menega kak. Masa tu menega tudung. Menega tudung. Saya pergi pasal Kemboja dekat Batang Tok Mahat tu. Saya booking kat apa tokel tu, bawa mail dah satu guni tu. Satu plastik hitam, pergi menega kat sekolah. Nak kata laku tu biasa dah, biasa. Kan saya tengok design cantik dah. Saya jual kat sekolah. Jual kat sekolah saya dulu. Test market. Jual. Tak laku. Saya buat pergi masa tu 50 line. Laku lebih kurang dalam 20 line. Saya target kukuk lah cikgu ambil seorang satu. Waktu tu cikgu ramai. Kan saya tanya pasal apa yang tak segak kau? Bukan tak segak ustaz. Nampak macam ustazah pakai ni. Mindset. Depa kira depa hak labuh tu, hak longgar, hak labuh. Saya beli hak dia L kat atas lah. Takkan saya nak menega S, saya kan nak menega M. Nampak habis semua. Kan lawa tudung, nampak dada, lawa tudung siapa jual? Ustaz Berut jual. Lah, Ustaz Berut jual lagu ni ke? Saya jual kira bermula dari SL sampai ke atas. L tengok bidang. Kalau besar saya ambil L. Dia betul tak boleh pakai ustaz. Yang beli tahu sebenarnya. Kek ustaz Zahar beli. Tu yang tak laku tu. Kan saya tanya pasal apa? Nampak rasa macam ustazah. Dia pemakaian tudung ni dia bukan kira ustazah.
Dia kira muslimah, beriman. Bukan kira hang ustazah baru hang pakai labuh, hang tak ustazah hang pakai singkat nampak habis buah dada hang. Bukan lagu tu. Mata lelaki tuan-tuan pun tak boleh nafi yang benda tu. Kan? Antara tarikan lelaki kepada wanita salah satu dia buah dada dia, dada mereka itu. Hatta yang tudung labuh yang jenis melekat, kan ini dia pasien tudung labuh juga, tapi hak jenis melekat tu, terpaksa pula kena tok tangan jalan. Tu pun hak labuh lagu tu pun orang nak tengok. Tambah lagi yang pakai singkat. Kan? Bila kita tengok tu dia nampak ustazah sangat, nampak islami sangat. Habis tu hang tak Islam ke? Nampak? Sebab dunia lah ni di Islam tapi dia didatangkan dengan hidangan-hidangan ataupun diperhidangkan dengan fashion yang nampak moden, konon-konon yang Islamik, walhal tidak menepati syariat. Kan, tambah tuan-tuan kalau pergi di apa nama Indonesia, depa lagi kering ni apa? Seluar tiga suku lah, lebih sikit benda tu perempuan pakai. Kan? Atas tu tengok cantik lah, niqab. Ni niqab. Bawah lagu tu, gua mana? Oh, Islamic sport. Bukan cara lagu tu. Hang nak sukan main lah. Jelas tak? Sebab apa? Nampak lagi kalau buat macam tu nampak sangat tak ikut perkembangan semasa. Nampak. Sebab apa saya sebut benda ni? Ni nak redik ni. Islam kembali dagang. Islam ni dia bermula dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan asing dan penghabis pun nanti asing. Baik, kita tengok matanis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba, rawahul Muslim. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islam, Islam ni bermula ghariban, asing, janggal, ganjil, dan sayaud, akan nanti ni dia akan kembali, yaudu, sayaud. Nampak Nabi menggunakan sa itu bermaksud dia in the future. Dalam bahasa Arab saufa ataupun sa itu bermaksud in the future, masa depan nanti, di penghujung nanti ni, sayaudu kama bada'a ghariban, dia akan kembali kepada asal dia hak mula, ganjil. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang hak mana ganjil, asing. Okey, baik. Waktu Islam datang dan tersebar di kota Mekah, Nabi dakwah secara rahsia berapa tahun tuan-tuan? 3 tahun secara rahsia di rumah Abil Al-Arqam. Tiap kita mengaji yang mana tuan-tuan kalau pergi Mekah, Masjidil Haram, tuan-tuan nampak Babul Arqam. Tuan-tuan pasal nak belah pintu hak keluar pi library. Lah ni library lah, rumah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pasal nak ada tulis Babul Arqam kan? Baik. Situlah tempat Nabi duduk sampaikan dakwah secara rahsia, sembunyi-sembunyi. Kan? Nabi ambil masa berapa tahun? 3 tahun juga. Kan 3 tahun juga. Tentu. Baik. Waktu tu bila Islam dah mula nak mekar, sikit demi sikit, depa dah mula rasa macam penerimaan masyarakat ketika tu, dia rasa macam satu benda yang bertentangan dengan ajaran tok nenek moyang depa. Kan? Halah dengan cara berniaga dia, dengan cara pemakaian dia, dengan cara ibadah dia berbeza. Jadi waktu tu Nabi teruskan juga dakwah. Tu yang Nabi kena dakwah, apa yang Nabi tak kena. Tuan-tuan kalau setakat nak ajak orang main masjid, ni hantu teruk bagus ya. Kan contohlah. Tuan-tuan jom pergi masjid jom. Tuan-tuan pergi kat Kok Takraw kat Nyok Sebatang, contohlah. Kan ni dia duduk minta takraw kat situ, Nyok Sebatang. Kan.
Tadi petang pun abang saya duk jawab pergi, saya kata tak ada lah. Saya sebab pukul 5 start main bimbang dia. Sampai pukul 6 suku. Saya kata saya lajak sikit lagi ni, membawa kudung ni, wassalam lah, tak main terus lah. Kan? Dia pergi, contoh tuan-tuan pergi, mereka duk main sampai ke 7:30. Tuan-tuan pergi buat cempara, buat berani, ni, dah berhenti. 7 suku dah, lagi 15 minit nak masuk maghrib, apa nak amin, nak bagi apa? Jom pergi masjid. Lepas tu orang kata apa? Ni, antum sudah baik lah. Ingat surga tu untuk orang seorang. Ingat surga tu untuk orang seorang. Ingat kami tak tahu nak semayang. Tuan-tuan, kalau kena lagu tu, kalau kena cambek tu, benda biasa. Benda biasa. Nabi kena cambek tak tuan? Jangan tanya. Cuba orang kata kita, weh gila, marah tak? Marah tuan. Nabi apa tak kena? Gila. Kena. Nabi dikatakan apa, diejek dengan nama tukang sihir, kena. Tapi Nabi tak merajuk. Kalau kita kena merajuk bebai lagi tu. Dah lah, tak dapat gaji apa pun. Kan lah. Sampaikan dakwah Islam, Nabi sampaikan dakwah Islam bukan dapat gaji. Dah dapat gaji, kena maki hamput, kena pulau. Bebai lagi tu. Kan asing waktu tu, orang nampak Islam ni asing. Nampak macam benda yang Islam bawa ni satu benda yang pelik dan ganjil. Kan? Tapi yalah, akhirnya Nabi teruskan dakwah, tunjuk contoh. Islam tersebar ni sebab apa? Sebab akhlak Nabi yang mulia. Walaupun orang maki bodoh, orang maki gila, orang maki sihir, orang maki macam-macam yang kat Nabi, tapi Nabi punya akhlak ni yang menyebabkan ramai orang tertarik. Tu yang akhlak Nabi. Tuan-tuan pun belajar, saya tengok tadi ikut TV tu. Kan dia tukar penceramah, pengkuliah. Nampak gambar paling sampel ni gambar Ustaz Ridauddin. Dia main ni dia kenyang kau dengan gigi dia. Kawan handsome pula. Kan dia macam apa? Al-Adabul Mufrad. Tuan-tuan. Kitab tu sangat bagus tuan-tuan. Kitab yang diambil hadis dalam tu, hadis yang diambil daripada riwayat Imam Bukhari berkenaan dengan adab. Terang detail daripada mak pak, jiran, apa semua cerita. Anak angkat ke apa nama, anak angkat, anak susuan, dia cerita habis semua detail. Kejiranan yang paling banyak dengan ibu bapa. Sebab apa? Nabi punya akhlak antara penyumbang kepada orang banyak yang masuk Islam. Lihat, tuan-tuan. Depa pelik, waktu zaman jahiliah, depa bukannya tak ada nega, depa nega lagi champion. Kan, kita pun mengaji Bani Yahudi, Bani golongan Yahudi di Madinah, macam mana depa punya bisnes. Kan, Aus dan Khazraj, macam mana depa punya bisnes. Depa bab-bab bisnes jangan tanya. Tapi cuma Nabi main ni untuk pembetul sikit-sikit. Pembetul apa? Makarimul akhlak, untuk mempermuliakan akhlak. Hak bila main perwatakan lagu tu dah depa rasa Nabi main buat benda pelik. Menega kena passing, hak buah elok belah ni, hak buah tak elok tak sini. Dulu zaman jahiliah dia bercampur aduk. Supaya ada sebahagian, segelintir golongan jual darian lah. Kan, waktu dia tebuk kat kita, dia tengok bangsa, oh ni bangsa buah elok, dia tebuk kita elok. Walhal yang bulat belah belakang, kita pun tak tahu. Kita pun bodoh buat darian. Oh elok nak elok. Kan, beli. Kemarin Mamat tu beli apa? Blackton. Dan di Pandan Kuala Lumpur. Di satu pasar borong Pandan, dia beli buah durian. Peniaga tu kata apa? Ni buah Blackton. Cina tu kata, ni buah Blackton. Dia beli Blackton. Rupa-rupanya bukan Blackton, D13. Tuan-tuan, D13. Kita mana nak apa buah-buah tu. Tok Imam kita tak apalah, kawan duk ada kebun. Dia kenal semua buah. Tapi kita makan buah kampung tu. Buah apa? Tokek ah? Apa nama? Tokek tu. Tokek, kena tokek balik lena tokek. Tak cakap banyak lah itu kena tokek. Kan? Blackton tu dah 1 kilo 60. Nampak? Islam ajak apa? Hak Islam ajak, hang kena jujur. Nak mereka kena jujur ni. Kena passing. Hak baju, kalau jual baju bandel, hang kena passing. Hak koyak teruk belah ni, hak koyak sikit-sikit tengah ni, hak elok belah ni. Kena passing. Sebab tu bila mai Islam ni, dia rasa macam susahnya nak amal ni. Walhal itulah ajaran yang paling baik. Kan? Ajaran yang mana melengkapi kelengkapan keperluan
setiap manusia, tuan-tuan, mesti kita nak keadilan. Kan, nak keadilan. Kan, sebab tu kalau nak kata adil ni, dia ada part-part kadang-kadang kita rasa tak adil. Betul tak? Contoh, sebagai contoh. Lampu traffic light. Kadang-kadang tak ubah nak adil. Kan? Kita tunggu punya lama, mamat tu baru main, tu tang dia hijau. Ngek jalan. Aku tunggu dekat seminit dah, tang ni tak hijau-hijau lagi. Tak semua lagu tu kata. Adil ni dia bertepatan dengan apa kaedah tuntutan kita sebagai umat Islam. Yang tu. Lagi apa lagi yang nampak ganjil? Orang Islam ni bila main sampai waktu, dia kena semayang, azan. Kena semua berhenti, betul tak? Jadi benda tu yang macam jadi macam pelik. Maka nanti tuan-tuan, di akhir zaman nanti, benda tu akan kembali kepada orang Islam. Benda tu akan kembali dengan orang Islam. Saya bercontoh. Orang Islam sendiri yang akan rasa pelik dengan amalan Islam. Apa? Salah satu kita tengok dari segi pemakaian kita, rasa pelik. Kalau ni ialah banyak fashion di dunia ni, tambah-tambah Islamic fashion. Hatta nak buat juga, saya kadang-kadang, bukannya kita tak kata benda tu haram, kita pun tak kata benda tu tak boleh buat. Tapi kadang-kadang orang sanggup merelakan letak cap lagi atas kepala daripada ambil lebay tak atas kepala. Tak kata cap tu salah. Hang dah memang niat nak tutup kepala, ambil lebay lah. Qalan surah ataupun kan amam kan, tak atas kepala. Boleh pahala. Kan? Yang tu. Ataupun fashion lagi, tudung, seluar. Lah ni dia pun memperbahaskan berkenaan seluar pendek boleh buat semayang ke tak? Kan, kita mengaji dah jumhur paha itu adalah aurat. Depa tengok orang Arab dah buat, depa pun nak buat. Malahan depa pertikaikan. Pertikaikan apa lagi? Tu, Pak Long kita belakang, ustaz kita pakai serban. Pak Long tu pakai serban, kalau pi dekat shopping komplek Queens Bay, orang tengok, oi, ni kluster Sri Petali kan? Rasa pelik, walhal benda tu sunnah. Betul tak, tuan-tuan? Rasa pelik. Dia bukan kata benda tu wajib, tapi kadang-kadang umat Islam sendiri dia akan rasa pelik. Nampak ni? Kan? Islamun bada'al Islam ghariban. Islam itu datang asing, pelik. Malahan di akhirat nanti orang Islam sendiri akan rasa pelik. Dia rasa pelik. Nak kena ni, kena buat ni. Jelas tak? Kena nak keluar pergi mana? Hang ni banjir-banjir pun, contoh hayak masuk rumah banjir-banjir. Perempuan pun pakai stokin. Hang banjir-banjir pakai stokin. Pasal apa? Kan dah basah benda tu. Nampak? Dia rasa macam pelik. Walhal itu adalah tuntutan agama. Jelas tuan-tuan. Sama juga dengan kita kembali pada niqab tadi, niqab, purdah. Orang tengok orang pakai purdah ni, dia rasa pelik berbanding orang hak tak pakai tudung. Pasal Malang Desa Murni, contoh pasal Malang Desa Murni, dia pun tak buat lagi noh. Munarah. Lama tak pergi. Kan? Pasal malam, tengok orang pakai niqab tu, rasa serupa tengok langsiang tu. Weh, ni main mana ni? Tambah apa yang perempuan tu dia bawa anak dia. Anak dia 3 orang perempuan, 2 orang lelaki. Hak 2 orang lelaki pakai serban, hak 3 orang lelaki pakai 3 orang perempuan pakai niqab, hak 2 orang lelaki tu pakai serban. Bawa usung pergi pasar malam tadi. Orang hak keliling tukang goreng mi pun. Weh, ni Pok Al-Maunah ni. Nampak? Islam kembali dagang. Walhal itulah pakaian sebaik-baik pakaian. Dia pun cuba menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang tu pakai seluar jin koyak tu, hang tak rasa pelik pula. Hak mana yang mai jalan tu rambut berkarat, tak rasa pelik. Sebab benda tu dah jadi trend. Benda tu dah jadi trending.
Banyak benda trending ni, menari kan. Tuan-tuan tahu tak ada satu aplikasi yang kita sebut tadi nama dia TikTok. TikTok tu tuan-tuan bukan kata apa nama nak abang ustaz tak usah duk install lah. Tak, kita galakkan ustaz install lah. Kan, tapi kalau koko nak tengok ustaz balon biar. Tapi tu pun handset yang boleh slide-slide lah. Kalau handset ustaz tak jadi. Ada aplikasi tu nama dia TikTok. Dalam tu kita tengok orang anak Islam kita tak malu nak menari. Perempuan. Cerita ada perempuan lah. Anak negara ni duduk dalam rumah menari gedik-gedik apa semua. Pergi tegak. Tak baik buat lagu ni. Dia balas apa? Tak suka jangan tengok. Dia jawab kita tu. Kita tergamam nak balas apa ni? Dia kata tak suka je tengok. Kan? Ni aku punya page. Mentality dia apa? Tak baik lagu ni. Hang tu anak dara, perempuan. Ingat tanggungjawab hang dengan ayah. Ayah tak kata apa, hang sibuk pasal apa? Nabil kita. Tuan-tuan. Tapi dakwah dah sampai tegur lah dia blok habis cerita. Kan? Dia blok kita. Dan dia maki Allah hang pasal ingat kunci syurga hang pegang. Ha tu ayat yang standard tu kena aku tu. Ingat syurga tu kecil besar hang saja dah boleh masuk. Kan? Tuan-tuan, itulah realiti. Bila kita sampaikan dakwah Islam, depa rasa pelik. Sebab apa ni di media-media sekarang ni tengah duk update human rights kan. Salah satu dia antara kesan dia sebab apa? Human rights lah. Hak kebebasan manusia, hak bersuara. So bebas bersuara dan sebagainya. Kan kita tengok parlimen kemarin dulu dah. Oh lagu mana rancak gila kan. Tengok kami duduk kat sekolah buka tu dia lah. Kita dulu mengaji juga masa di maktab tu, debat parlimen. Cik. Yang dipetua. Kita dulu. Tapi zaman lah ni tak ada, mereka hentam kromo lah, ikut dan siapa nak bangun, tekan mic, jalan terus. Kan, tu dah perang. Puas hati betul apa tu. Kan, lepas geram kot tu. 4 bulan tak boleh pegang mic. Kan, sebab kita kuliah ha. Kan, dah 4 bulan tak kuliah, malam ni balon sungguh ha. Dan yang tu. Tuan-tuan, itulah sebenarnya yang berlaku realiti sekarang. Dan benda tu jadi makanan. Dan Nabi sebut penghujung hadis ini Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang dianggap kolot tu. Beruntunglah orang yang mengamalkan Islam yang sepenuh-penuhnya tetapi dianggap pelik. Itu yang paling beruntung Nabi kata. Orang kata ni apalah main nampak macam Al-Maunah, nampak macam Zoro, nampak sopa lansiak terbang. Hang kata apa pun Nabi kata apa? Fatuba. Dia yang paling beruntung. Kan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan al-ghuraba, golongan yang sentiasa beramal dengan ajaran agama Islam walaupun dihina, walaupun dipandang jelek sekalipun. Sebab kita tahu kita bukan berpegang pada peredaran dan fashion terkini, tapi kita berpegang pada syariat dan ketetapan yang telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah dimaklumkan, diturunkan wahyu kepadanya. Jelas tuan-tuan yang tu. Kalau kita pegang betul-betul, itulah yang menjadi penyelamat kita di akhirat sana nanti. Dan kalau kita dok follow juga fashion depa, tudung berlipatsakan, make up pun apa nampak ikut fashion terkini dah lah. Zaman ni make up kena terang. Bibir tu sama dengan lampu traffic light. Hak muduk bubuh lipstick tu. Sekali tengok ni minah ke dah lampu traffic light. Terang. Tuan-tuan. Maka fatubal ghuraba. Kita jangan jadi golongan yang mana Nabi sebut apa? Yushiku ayyati 'ala an-nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu. Kita tak mau itu. Akhir zaman nanti Islam yang mana ada di akhir zaman nanti orang Islam tu hanya tinggal nama saja Islam. Kita tak mahu tu. Kita nak jadi orang yang mana sentiasa mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dan bukan sekadar kita, keluarga kita juga tuan-tuan.
Tolong perhati tuan-tuan, anak yang mana tuan-tuan kebanyakan majoriti orang kata anak pegang handset tadi. Tolong tengok depa buat apa sama, no. Tolong tengok sebelum kita menyesal di akhirat sana nanti. Sebelum kita menyesal di hari tua nanti, tuan-tuan. No. Mudah-mudahan saya nasihat dari saya dan saya nasihat kepada tuan-tuan semua, kita hiduplah dengan amalan yang sentiasa dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu untuk beramal dengan ajaran Islam, dan jangan malu untuk mendidik anak kita dengan ajaran Islam. Wallahu taala alam. Kita berhenti dekat ni dululah. Kan sebab kita kena berhenti insya-Allah. Kita buat Standard Operating Procedure, SOP. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk pada bab yang ke-10 nanti bulan depan, bahaya kemewahan. Nanti kita masuk. Habis tu tak lihat kaya ke? Dia ada dia punya. Nabi sebut bukan saja-saja sebut, dia ada dia punya tu. Tuan-tuan, baik untuk. Sebelum menutup seperti biasa, saya makluman sekali lagi. Saya setiap kali kuliah, insya-Allah saya akan sebab saya dilantik oleh pentadbiran pengurusan sekolah mata wanjah lah tuan-tuan. Seperti biasa saya dilantik untuk mencari dana mereka untuk membeli tanah dan membina bangunan yang baru ni. Dah setahun yang lepas bermula kutipan ni Julai 2019. Yang mana projek ini dijangka estimate dia 6.9 juta, banyaklah. Benda bukan makan setahun. Kan jadi kutipan tadi pun dah berapa ratus ribu dah itu. Tak salah saya yang itu sebelum PKP 700 ribu itu, tak salah saya. Kan jadi masih duk digan sebab PKP stop saya antara salah seorang yang menjadi jawatan kuasa untuk mencari dana. Kalau di belah seberang ni saya lah. Kalau di sebelah pulau salah seorang dia Ustaz Syafi Gani. Dia minta maaf, sebut marah, dia marah lagi. Ustaz Syafi dia tak disebut silap nama. Syafi Yusuf Gani, kau boleh tengok live. Yang marah no, Syafi Yusuf Gani. Kan dia belah nu dia duk running. Tuan-tuan, saya minta saran tuan-tuan yang mana berkemampuan ataupun yang mana Allah Taala kurniakan rezeki yang banyak, saya mohon tuan-tuan sumbanglah kepada dana wakaf ni. Bukan sekadar untuk kesenangan anak-anak kita mengaji, bukan itu saja, malahan untuk kesenangan kita di akhirat sana nanti. Dan Allah Taala sebut apa? In kuntum mu'minin. Itu pun jikalau kamu benar-benar beriman. Yang mana berhajat untuk wakaf, untuk sedekah dan sebagainya, tiada had. Minima, maksima tak ada had. Tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung had. Saya sedia di di pintu tu. Tabung tu pun pecah habis kepala dia. 4 bulan tak jalan tuan-tuan. Anak saya buat domain, dia duduk dalam tu, dia dah buat kereta tolak pula. 4 bulan tak jalan. Tuan-tuan yang mana berhajat, saya minta tuan-tuan, saya mohon pada tuan-tuan yang mana Allah Taala kurniakan rezeki yang lebih, dan ataupun tuan-tuan berhajat boleh masuk ke dalam tabung tu, ataupun tuan-tuan hubungilah saya lepas ni, ataupun hubungi Tok Imam, tak apa, tak ada masalah. Dan hubungi siapa-siapa pengurusi pun tak ada masalah. Dan mereka memang sentiasa kita duduk maklum kat mereka tentang benda ni. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikan hajat mereka tu untuk membeli tanah, untuk membina bangunan tambahan asrama dan juga akademik. Wallahu taala alam. Coba tengok itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu pada malam ini ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, kurniakan kepada kami, tunjukkanlah yang benar itu tetap benar ya Allah. Kurniakan kepada kami agar kami semua mengikuti jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah tetap salah, dosa tetap dosa, batil tetap batil. Kami minta kepadamu ya Allah, jauhilah kami daripada melakukan perkara yang berdosa, daripada melakukan perkara yang batil itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan ibadah kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami yang kami lakukan kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan
Dengan amal ibadah kami yang kami lakukan itu, kami dapat rahmat-Mu ya Allah, dan dengan rahmat-Mu kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah. Kami minta sangat-sangat kepada-Mu ya Allah, kurniakan seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami ya Allah. Kurniakan seluruh kebaikan di akhirat nanti ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia, dan permudahkanlah jua urusan kemudahan kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, Kau masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami, lindungilah kami, jauhilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab, daripada api sesaan neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah, terimalah pembacaan kami ya Allah, terimalah hajat kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah wakaf kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, kasar bahasa, terasa hati, minta maaf dan kelemahan saya sendiri. Kita tutup baca kita dengan tasbih al-farah. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.